Bab 2 Zaman Air Batu 2.1 Dunia kita. Pengetahuan tentang sejarah bukan sahaja membolehkan kita mengenali diri kita, tetapi juga memahami tentang dunia. Dunia merupakan bumi tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. Bumi pada hari ini telah melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca, hidupan yang ada dan kedalaman lautan. Kemajuan ilmu sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi semenjak jutaan tahun dahulu. Pengetahuan dalam bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan fizik membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi. Bison occidentalis merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara pada zaman air batu. Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal semenjak bumi mula terbentuk. Terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mamut dan harimau bertaring panjang. Pembentukan fizikal bumi. Bumi 650 juta tahun dahulu. Tiada hidupan. Bumi 390 juta tahun dahulu. Air laut masih tawar. Wujud hidupan seperti ikan dan amfibia. Bumi 195 juta tahun dahulu. Zaman Jurasik dan hidupan utama ialah dinosaur. Bumi 94 juta tahun. Dinosaur mengalami kepupusan. Rupa bentuk benua mula kelihatan. Bumi 18,000 tahun dahulu. Kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Paras air laut meningkat. Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Lautan pula terdiri daripada laut, selat dan teluk. Lautan merupakan kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi. Terdapat 5 lautan di dunia, iaitu Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Selatan dan Lautan Arktik. Selat pula merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan, manakala teluk merupakan bahagian perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Ahli-ahli sains telah membahagikan kawasan daratan kepada beberapa buah benua. 2.2 Zaman air batu. Zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang ada pada hari ini ialah zaman air batu. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan diliputi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran, iaitu kecairan air batu. Terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glasier. Tahap pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap kedua 250 hingga 80,000 juta tahun. Tahap ketiga 10,000 juta tahun. Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Tahap zaman air batu. Zaman Miosin. Zaman Miosin dipercayai berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Gunung ganang yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal. Mamalia telah wujud dan berkembang di bumi, begitu juga dengan hidupan di laut dan di air. Suhu dunia panas dan kering. Zaman Pliocene. Zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlaku penyejukan global zaman Miocene yang lebih panas. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu.
Jambatan Darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baharu. Dataran tinggi terbentuk pada zaman ini, seperti di Colorado, Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Grand Canyon. Zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen berlaku antara 2,5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Pada zaman ini, glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara, pentas Sunda, sekitar 50,000 tahun dahulu. Zaman Holosen. Zaman Holosen ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu hingga kini. Berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Roda dan tulisan kuneiform dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang. Salji melitupi kawasan pergunungan. Pada zaman air batu, salji menjadi mampat membentuk air batu. Proses ini memakan masa jutaan tahun. Milutin Milankovic. Milutin Milankovic, 1879158, merupakan sarjana sains berbangsa Serbia yang terkenal dengan teori Milankovic. Menurut teori ini, pusingan bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan pada zaman air batu. Setiap kali bumi menghampiri matahari, suhu bumi menjadi panas dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. 2.3 garis masa zaman air batu. Kewujudan hidupan seperti kepelbagaian spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui seperti dalam garis masa di bawah. Berdasarkan garis masa di bawah dapat dilihat perkembangan dan evolusi hidupan dan binatang mengikut perkembangan tempoh masa. 2.4 Ciri-ciri zaman air batu akhir. Bumi mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu. Suhu dunia meningkat dan menyebabkan berlaku kecairan air batu. Proses ini dinamakan pengglasiran yang memberikan kesan besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Kecairan air batu menyebabkan paras air laut dunia meningkat. Kesannya bukit bukau dan kawasan tanah tinggi mulai terbentuk seperti tasik dan pulau. Pembentukan tasik dan pulau telah memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza. Maka berakhirlah zaman air batu akhir. Perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk memberikan kesan terhadap aktiviti manusia. Manusia mula menjalankan aktiviti pertanian dan pengeluaran bahan makanan. Perkembangan perindustrian, aktiviti pembakaran terbuka, penebangan pokok dan pembakaran minyak daripada enjin kenderaan telah meningkatkan suhu dunia. Terdapat ahli sains yang menjangkakan berlaku peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Peningkatan suhu dunia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Oleh itu, kita perlu mencari tenaga alternatif bagi mengatasi peningkatan suhu dunia demi menjaga alam sekitar. Ciri-ciri khusus yang dapat membezakannya dengan zaman-zaman lain. Aras laut. Permukaan air laut membeku. Paras air laut rendah. Pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Kehidupan manusia. Terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Ciri fizikal bumi. Permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi salji. Binatang. Binatang seperti mamut berbulu, badak, kuda, dan singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Tumbuhan. Tumbuhan utama ialah rumput dan tumbuhan renik yang menjalar. Suhu. Suhu dunia terlalu sejuk. Dunia dipenuhi oleh salji terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Suhu merupakan ciri penting zaman air batu akhir.
Walaupun benua di utara dan benua di selatan masih lagi sejuk, namun di benua Asia, suhu mulai panas. Keadaan ini membolehkan manusia berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Selain itu, bentuk muka bumi juga mengalami perubahan. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami oleh air dan membentuk tasik. Kecairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat seperti pada hari ini. 2.5 Perubahan zaman air batu akhir. Glasier telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. Satu daripada kesan penting perubahan zaman air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kesannya, berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar, seperti Great Lakes di Kanada dan tasik Dayang Bunting di Malaysia. Bentuk saliran sungai juga berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. Pada zaman ini berlaku kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistosen. Antara binatang yang pupus termasuklah mamut, slug dan harimau bertaring. Pada zaman air batu akhir yang dikenali sebagai zaman Holosen, perubahan iklim telah memberikan kesan besar terhadap kehidupan manusia kerana mereka perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Manusia bergerak keluar dari benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah dan benua Asia. Pergerakan ini dipengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropah yang tidak lagi terlalu sejuk. Pada zaman air batu akhir, suhu bumi adalah seperti pada hari ini. Bumi mula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. 2.6 Kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Perkembangan yang berlaku pada zaman air batu akhir memberikan kesan yang sama di Asia Tenggara. Dua kesan penting ialah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Perubahan paras air laut yang aktif berlaku pada 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu. Sejak tempuh tersebut aras laut telah naik antara 100 hingga 120 meter. Ketika itu, pentas Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi yang menyatukan Burma, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan Singapura. Sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah yang luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Gugusan tanah ini dikenali sebagai pentas Sunda. Pentas Sunda merupakan tunjang kebenuaian di Asia Tenggara. Keadaan ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fizikal dan hidupan yang hampir sama. Manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara khususnya di kawasan pentas Sunda berkongsi tamadun yang sama seperti kepercayaan, asal-usul keturunan, bahasa, budaya dan masyarakat. Sebagai contoh, penduduk di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Selatan Filipina berkongsi bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir khususnya peringkat akhir zaman Holosen memberikan kesan kepada bentuk fizikal dan hidupan di kawasan ini. Kawasan Asia Tenggara telah dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz sederhana dan besar. Asia Tenggara merupakan kawasan tumpuan mamalia kerana kawasan ini didiami oleh sebanyak 13% mamalia dunia. Walau bagaimanapun, beberapa binatang seperti stegudun, gajah, dan pacai sirucuta, hena atau dubuk, bersaiz besar telah pupus.